Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua Pak Suara anda? Sihat-sihat ya, sihat-sihat belaka ya, cergas dan sentiasa bermotivasi ya untuk memajukan diri daripada satu tahap ke satu tahap yang lain ya. Baiklah, dalam siri kali ini ya, Pak Su akan mula membincangkan tajuk yang berkaitan dengan komunikasi berkesan ya. Mungkin ada beberapa siri yang Pak Su akan gunakan ya untuk menjelaskan ya apakah itu komunikasi ya, dan bagaimana kita nak berkomunikasi dengan baik ya, apakah masalah-masalah komunikasi ya, bagaimana kita nak meningkatkan kemahiran-kemahiran kongsi dan sebagainya ya. Baik, kita daripada kita bangun pagi ya, lepas tu kat rumah kan pagi kita nak pergi bilik air, kita nak pergi apa nama mandi dan siapkan diri semua, kita mulalah bercakap ya. Kadang-kadang kita bercakap dengan ibu, ayah, adik-beradik ya. Kemudian kita pergi ke tempat sekolah, college, universiti, kita bercakap dengan kawan-kawan, dengan bersyarah. Kita pergi kerja, sama juga di tempat kerja kita akan sentiasa bercakap, ya, berbincang, berusaha dan sebagainya. Maksudnya, hidup kita ni ialah hidup yang berkomunikasi. Kita hidup, kalau tak ada komunikasi, kita rasa macam tak hidup lah. Sebab kita tak boleh nak membuat hubungan dengan orang. Kita tak boleh nak berinteraksi kalau kita tidak berkomunikasi. Ya. Jadi komunikasi ini sangat-sangat penting, sangat-sangat kritikal yang boleh mempengaruhi atau menentukan kejayaan seseorang ya, sama ada dalam pelajaran, ya, dalam pekerjaan, dalam bisnes, ya, dalam kepimpinan, ya, dalam rumah tangga dan sebagainya ya. Dan sememangnya kita tahu bahawa banyak masalah-masalah kehidupan ini sebahagian besarnya berpunca daripada masalah-masalah komunikasi ya, yang tidak dapat diatasi dengan betul ya. Baik, apa pun kita lihat dulu, apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi? Ya, itu dia. Baik, secara ringkaslah ya, bolehlah Pak Su katakan di sini bahawa komunikasi itu merupakan satu proses, ya, proses penghantaran ataupun perkongsian, ya, message, ya, bagaimana kita menghantar message, ya, ataupun berkongsi message daripada seseorang kepada seseorang yang lain, ya. Katalah Pak Su bercakap dengan Amin, ya, Pak Su bersembang dengan Amin. Jadi Pak Su berkomunikasi dengan Amin dengan cara menghantar mesej kepada Amin, ataupun Pak Su berkongsi maklumat ataupun mesej tadi kepada beberapa orang. Ya. Kalau katakan Pak Su bagi ceramah umpamanya ya, Pak Su katakan latihan ya, ada 20, 30, 40 orang ya. So Pak Su berkomunikasi dari seorang kepada beberapa orang ya. Jadi komunikasi itu proses ya, bagaimana kita menghantar berkongsi mesej kepada orang lain. Ringkas macam itulah ya. Baik, mesej tu apa? Ya. Mesej tu apa dia mesej tu ya? Mesej ni boleh jadi maklumat, boleh jadi ilmu, boleh jadi pengetahuan ya. Ya, yang kita nak sampaikan kepada seseorang ya. Boleh juga dia merupakan arahan ya. Kalau kita seorang pemimpin, ya, kalau kita seorang ketua ya, kita bos ya, kita bagi arahan pada anak buah kita kan. Ya. Bagaimana kita memberi arahan, itu merupakan proses komunikasi ya. Mak ataupun ayah kat rumah bagi arahan ke anak-anak ya dan sebagainya, itu pun merupakan komunikasi ya. Ataupun pandangan ya, mesej boleh jadi pandangan ataupun idea kita ya, yang ada tu ada dalam minda kita, kalau kita simpan aja dia tak jadi apalah. Tapi kalau kita hantar idea kita tu kepada orang lain, jadi proses komunikasi pun berlaku ya, kita beri pandangan, idea, kritikan dan sebagainya ya. Boleh jadi pengalaman ya, kadang-kadang kita ada pengalaman-pengalaman tertentu ya yang kita nak kongsikan dengan orang lain ya. Tak kisahlah pengalaman itu pengalaman yang manis ke, pengalaman yang pahit ke ya. Dan kita ada tujuan-tujuan tertentu kenapa kita nak kongsi pengalaman kita pada orang lain ya. Itu pun merupakan satu proses komunikasi dan itulah mesej yang nak kita sampaikan kepada seseorang. Dan mesej boleh jadi perasaan. Perasaan ni macam-macam lah. Kita ada rasa gembira, kita ada rasa sedih, kita rasa teruja, kita rasa kecewa, ya, kita rasa marah, kita rasa sedih. Ini semua perasaan-perasaan ya, yang kadang-kadang kita kongsikan kepada orang lain ya, yang mungkin boleh membantu kita ataupun nak memahami kita ya. Bila dia dengar luahan perasaan kita, kita rasa lega ya. Ada orang bersimpati dengan kita ya. Jadi kita nak kongsi perasaan kita dengan orang lain. Itu juga merupakan mesej ya dalam proses komunikasi ya. Baik, cuba kita lihat pula apakah kepentingan ya komunikasi dalam kehidupan. Penting sangat ke Pak Su komunikasi ni? Memang penting ya. Kalau anda nak tahu penting tak penting komunikasi ni, ada duduk kat bilik 24 jam, tak usah keluar, tak usah ada handset,
tak usah ada radio, tak ada apa-apa, ya. Duduk diam-diam. Anda akan rasa, oh, seksanya hidup, ya, tanpa komunikasi. Baik, yang pertama, komunikasi ini penting, ya, dari segi untuk kita membina hubungan dengan orang lain, ya. Kita nak bina hubungan. Orang yang kita tak pernah kenal, ya. Anda duduk di asrama, di college, di tempat kerja, di taman baru, Anda pindah, ya. Anda tak kenal sesiapa, ya. So, Anda nak bina hubungan dengan orang itu, ya. So, Anda kena berkomunikasi dengan dia, ya. Ataupun hubungan itu sudah terbina, Anda nak memperkukuhkan lagi perhubungan itu, nak menguatkan lagi hubungan itu. So, Anda juga perlu berkomunikasi, ya. Ataupun anda dah ada berhubungan dan anda nak mengekalkan kepercayaan. Macam mana kita nak pastikan orang tu percaya dengan kita? Kalau Pak Su sebagai seorang ahli perniagaan, ya, Pak Su ada produk yang Pak Su nak pasarkan, Pak Su kena pastikan, ya, bahawa customer Pak Su ni percaya dengan Pak Su dan percaya dengan produk Pak Su. Jadi Pak Su kena pandailah berkomunikasi dengan mereka supaya mereka percaya, ya, dengan produk yang Pak Su nak jual. Itu membina kepercayaan, ya. Baik, kemudian yang kedua, komunikasi juga sangat penting dari segi penyebaran ilmu ataupun maklumat. Ini para sarjana, para profesor, para pensyarah, para pendidik, para guru, tak kisahlah label mana sekalipun, ya, para ustaz, ya, para ilmuwan ni semua ni, ya, mereka nak kongsi ilmu ataupun maklumat tadi pada anak murid dia, ya, melalui proses komunikasi, ya. Dan sekarang ni sudah semakin canggih, ya. So sejak PKP ni tadi, banyak guru, syarah dan sebagainya menyampaikan ilmu secara online, ya, menggunakan berbagai-bagai aplikasi lah, ya. Ya. Jadi banyak kreativiti dari segi nak menyampaikan ilmu dan mereka telah berkomunikasi, ya. Dan alhamdulillah kita dapati pelajar-pelajar dapat belajar walaupun dalam keadaan apa nama ni pandemik COVID yang lepas, ya. Baik, yang seterusnya ialah memupuk persefahaman, ya. Kadang-kadang kita dah bina hubungan dengan seseorang, ya. Katakan kita dalam tim, dalam satu pasukan, ya, kerja bersepasukan, kita perlukan persefahaman, ya. Kalau kita tak, seorang kata A, seorang kata B, seorang kata buat macam ni, seorang kata buat macam ni, tak ada persefahaman, tak jadi hal, ya, tak jadi projek, tak jalan, ya. Projek tak jalan, perlu ada persefahaman antara kita. Dan ini hanya boleh dilakukan kalau ahli-ahli dalam pasukan itu dapat berkomunikasi secara berkesan, ya. Yang keempat, ini kita selalu lakukanlah, ya. Kita nak kongsi perasaan kita dengan orang lain, ya. Kadang-kadang kalau kita rasa kecewa, kita rasa marah, kita rasa stres, kita rasa depres, ya. Kita nak kongsi perasaan kita dengan orang lain, ya. Ini sangat penting bagi memastikan kesihatan mental kita berada di tahap yang baik, ya. So kita perlu kongsikan pada orang lain yang kita percayai. Dan seterusnya, komunikasi juga merupakan saluran penting, ya, untuk kita mempengaruhi ataupun memotivasikan orang lain. Anda cuba lihat iklan-iklan, ya, di TV, di radio, di papan-papan iklan di tepi-tepi highway, ya, dalam surat khabar, dalam majalah, dalam media sosial. Bagaimana iklan ni dibuat, dilakukan, ya. Mereka berkomunikasi dengan pelanggan, dengan pengguna supaya mereka orang itu membeli produk dia, ya. Ada macam-macam cara, ya. Okay. Jadi komunikasi merupakan satu alat untuk kita mempengaruhi atau memotivasi orang lain, ya. Baik, yang seterusnya, komunikasi ini juga penting dari segi kita nak mengubah sikap dan juga tingkah laku, ya. Kita nak ubah sikap seseorang tu bukan mudah, ya. Kita bukan boleh kata, Leman, kau belajar, ya. Kau belajar sungguh-sungguh. Kalau tidak kau fail. Dia pun buat je, ya. Dia pun tak nak belajar. Ataupun di tempat kerja, Cik Amin, ya, saya harap Cik Amin tingkatkanlah, ya, kemahiran, ya, untuk buat kerja ni supaya prestasi dapat meningkat, ya, produktiviti bahagian kita dapat meningkat tahun ni, ya. Bukan kita boleh cakap macam itu je, ya. Ada macamnya cara yang kita boleh lakukan, ya, menggunakan kaedah-kaedah komunikasi tertentu untuk kita mengubah sikap seseorang tadi, ya, dan juga mengubah tingkah lakunya ke arah yang lebih baik, ya. Dan seterusnya, komunikasi juga penting dalam kehidupan kita dari segi nak mengambil tindakan. Ya. Kalau kita berkomunikasi dengan seseorang, ya, kalau katakan Pak Su berkomunikasi dengan si Amin, ya, Pak Su nak Amin katakan buat sesuatu perkara, ya. Kemudian bila Pak Su dah cakap gini-gini, Amin diam, buat dia, tak buat apa-apa. Ya, tak buat apa-apa tindakan. Jadi di mana salahnya? Salah Pak Su ke, salah Amin ke, ataupun mesej yang Pak Su nak sampaikan Amin tak faham ke, ya, ataupun kaedah yang Pak Su gunakan, saluran yang Pak Su gunakan tidak sesuai ke. Ini boleh dikaji, yang kita akan bincangkan pada sesi dia akan datang. Kenapa bila kita berkomunikasi seorang itu tak ada ambil tindakan?
Walau bagaimanapun, tujuan komunikasi adalah untuk memastikan ya, seseorang itu atau beberapa itu mengambil tindakan yang tertentu di mana-mana yang kita kehendaki. Ya. Okey. Baiklah saudara dan saudari sekalian ya, nampaknya banyak betul ya kepentingan komunikasi dalam kehidupan kita ya. Ya. Kerana komunikasi itu merupakan nyawa ya, nyawa untuk kita terus hidup ya. Sebab kalau kita tidak berkomunikasi, bermakna kita akan jadi kaku. Kita hidup kita ni akan jadi sepi ya. Dan kita tak boleh nak buat apa-apa ya. Kita pergi tempat kerja, kita perlu berkomunikasi dengan bos, dengan rakan sekerja, dengan pelanggan kita, dengan customer kita ya. Kita pergi sekolah, pergi kolej, universiti, kita kena berkongsi dengan pensyarah. Kita kena berkomunikasi dengan rakan-rakan kita ya untuk kita menguasai ilmu ya ataupun bidang yang kita sedang pelajari ya. Kita berkomunikasi dalam masyarakat ya dengan kerja-kerja kebajikan ya pun sama juga ya. Yang kita mengharapkan kerja-kerja kebajikan itu dapat sambutan dan sebagainya ya. Jadi kita akan terus dan terus berkomunikasi kerana kita mengharapkan apa nama ni apa yang ada dalam minda kita, idea kita ya, hasrat kita dapat dicapai melalui proses komunikasi ya. Macam yang Pak Syukran katakan tadi, komunikasi merupakan satu proses penghantaran atau perkongsian mesej dari seseorang kepada seseorang ataupun kepada beberapa orang dengan cara-cara tertentu yang akan kita bincangkan dalam siri-siri yang akan datang ya. Baiklah, jangan lupa untuk mengikuti siri akan datang. Salam motivasi.